So video kali ni sangat-sangat penting for those yang dah dapatkan pola kurung pesak daripada Able Tailoring. Pola-pola kita di sini jenis multipolar. Dalam satu pola tu you boleh hasilkan 4 jenis pesak: pesak buluh, pesak gantung, pesak riau dan juga pesak pahang. So bila kita cakap pasal multipolar ni bermaksud banyak line, okey, banyak garisan, banyak curve dalam satu keping pola tu dan banyak measurement. Sebabnya pola di Able Tailoring ni bukan pola yang kosong. Okey, setiap bahagian ada formula. Kita tulis siap-siap formula supaya senang untuk you buat any modifications on certain values pada certain bahagian. So disebabkan itu, kita sediakan video ini sebagai guidance for those yang dah dapatkan pola. You boleh tonton video ni dan tengok garisan mana yang you perlu potong. Fahamkan cara baca pola. Okey, sekejap lagi Abel akan linkkan dengan video cara kita nak potong pola untuk baju kurung pesak saiz kanak-kanak. Okey, so you boleh tonton video ni dan kita juga bagi extra information cara macam mana lepas dah potong pola, macam mana kita nak letak atas kain. Okey, so Abel akan linkkan dengan video ni. Okay, for those yang dapatkan set combo, dalam set combo ni you all akan dapat semua saiz daripada 1-2 tahun sampailah 11-12 tahun, termasuk nota untuk kain susun tepi. Okay, let's say kita buka contoh 7-8 tahun. So kita nak bentang, tengok 7-8 tahun tu macam mana. Tapi sebelum tu, kalau you all ingat, kita pernah buat sharing macam mana nak hasilkan pola, which is yang itu Abel tak akan ulang. You boleh tengok previous video di TikTok ataupun YouTube. So you all boleh tengok pola ni lengkap dengan all measurements dalam setiap bahagian, sangat-sangat lengkap. Bukan hanya bahagian pesak buluh, tapi dalam ni ada juga bahagian pesak pahang, pesak gantung dan juga pesak riau. So you can macam mix and match lah bahagian tu. Okay, and then lengkap dengan bahagian tangan, bahagian kekek dan juga bahagian poket sisi dan lapik leher. Alright, so sekarang ni kita nak potong pola pula. So bahagian kurung pesak ni dia tak ada bahagian yang begitu complicated. Semuanya kalau you perasan kita akan potong straight saja. Okey, so sangat-sangat sesuai untuk newbies. Okey, pada hujung baju memang kita buat dia agak tersenyum. Okey, you boleh nampak dia ada naik sikit dekat bahagian sisi tu supaya baju yang dah siap nanti lebih cantik lah. And then yang ini bahagian pesak buluh, potong je straight. And then bahagian sisi pun kita boleh potong straight. Dekat sini kalau you nak buat adjustment, contohlah bahagian lain semua okey kecuali bahagian bahu. So you boleh trim dekat bahagian kiri kanan tu untuk ikutlah ukuran bahu yang you nak buat. Okey, kalau you nak ikut exactly ikut pola pun should be no problem. Okey, then kita potong straight je. Okey, kali ni kita nak pisahkan lah. Tadi tu kita potong sekali dengan pesak buluh kan. So sekarang ni kita pisahkan antara bahagian baju dengan pesak buluh. So kita potong straight je sampai ke bawah. Okey, lepas kita dah pisahkan pesak dari badan, now kita nak fokus pada bahagian turun bahu. Okey, ada orang dia buat baju kurung pesak ni tanpa ada turun bahu pun boleh juga, tak jadi masalah. Tapi untuk pola kita ada turun bahu. Okey, bagi dia cantik sikit lah. Okey, and then untuk bahagian leher, since pola badan ni kita kongsi untuk hadapan dan belakang, so Abel akan lipat pola tu and then Abel akan potong macam dalam video ni. Sebelah dia ikut curve untuk leher hadapan, sebelah lagi dia ikut curve untuk leher belakang. So bila you guna pola ni untuk bahagian hadapan dan belakang, so untuk bahagian hadapan dia trace ikut leher hadapan, untuk bahagian belakang dia akan trace ikut bahagian leher belakang. So selesai dengan bahagian leher, now kita potong untuk bahagian tangan. Untuk bahagian tangan ni, kalau perasan berdekatan dengan ketiak, dia ada serong sedikit. Okey, and then part yang lain dipotong lurus je lah. Ada orang dia serongkan pada hujung tangan, tapi pola kita serongkan pada berdekatan dengan ketiak. Next, kita boleh potong bahagian kekek. Selepas kekek, kita akan potong bahagian pesak pula lah. Okey, pesak kita dalam satu pola, you akan dapat another 3 variety pesak. Macam tadi kita dah potong pesak buluh, so sekarang ni kita akan potong pesak, 3 lagi pesak. Pesak gantung, riau dan juga pahang. Okey, kalau you all boleh tengok dekat sini, bentuk
untuk ketiga-tiga pesak ni seakan-akan sama. Jadi Abel tunjuk satu saja cara nak potong pesak untuk pesak Pahang. Nanti untuk gantung dan riau, you potong teknik yang sama je, okey? Nanti masa potong kain baru Abel tunjukkan perbezaan antara tiga-tiga pesak ni. Okey, so you potong saja, yang berlorek tu boleh buang. Okey, potong sampai bawah. And then kita potong bahagian poket dan juga lapik leher. So bahagian lapik leher ni bawah tu ada serong naik ke atas. And then bahagian lapik leher ni bahagian bulatan tengah-tengah tu jangan buang, okey? So bahagian tengah bulat tu dia boleh jadi set acuan lubang leher, dan keliling tu boleh jadi acuan untuk lapik leher. So you dah dapat dah partition-partition untuk pesak, kurung pesak. Now kita nak tunjuk cara letak pola atas kain. Okay, first step, sebelum letak pola atas kain, you kena study dulu jenis kain tersebut. Contoh macam you bentang kain tu, you tengok dulu ira kain tu ataupun corak kain tu. Contohlah kita nak buat untuk baju kurung sekolah. Okay, so you bentang kain tu and then you tengok ira tu. Misal katalah ira yang kita dapat dekat kain ni ialah ira melintang. Okay, bukan ira menegak, ira melintang. So cara kita letak pola ialah bahagian pola badan, lepas tu pola badan lagi untuk hadapan, lepas tu belakang, and then bahagian hujung atas tu untuk bahagian pesak, and then ada bahagian untuk tangan. Okay, boleh refer dekat video ni. Selebihnya untuk bahagian kain. So kain tu yang itu untuk labuh, and then yang ke atas tu untuk bahagian kiraan kain termasuk lipatan lipatan tepi, kain susun tepi. Okey, so kita selesaikan bahagian pola hadapan. Mula-mula trace exactly ikut pola. Lepas tu you boleh letak bahagian basi. Untuk bahagian leher you boleh letak basi suku inci, and then bahagian bahu setengah inci. Bahagian tepi-tepi baju tu you boleh buat 3/4 inci. Bahagian hujung boleh buat 1 inci. Okey, so bahagian hadapan dah siap. Kalih ke sana untuk bahagian belakang. So bahagian belakang you akan ikut keruk leher belakang lah. Okay, so bahagian sama je konsep dia dengan bahagian hadapan. Dan bahagian belah sana, selebihnya yang ke sana adalah untuk pesak. Sama ada you nak buat pesak buluh ke, gantung ke, riau ke, Pahang. Okey, dekat bahagian-bahagian situ. Cara potong pesak Pahang ni sama je dengan pesak buluh. Bezanya pesak buluh ada kekek, pesak Pahang tak ada kekek. Okey. Next, untuk pesak gantung. Pesak gantung ni dia bentuk macam pesak Pahang, tapi dia ada pemisah, okey, antara pesak atas dengan pesak bawah. So tempat you pisahkan tu, nanti masa tekap dekat kain kena tambah basi. Okey, kena tambah basi dekat bahagian situ. Next, untuk pesak riau, sama dengan pesak gantung, cuma bezanya riau ni bahagian belah pesak bawah tu dia kan pisahkan antara pesak atas dengan pesak bawah. Tapi pesak bawah tu dia ada you boleh nampak ada 3 bulatan, bermaksud kain yang dilipat 2. So dalam video ni Abel tunjukkan roughly kain tu you lipat 2 dan you letakkan bahagian pesak bawah tu macam tu. Okey, bahagian yang ada 3 bulatan tu dekat bahagian kain yang dilipat 2. Okey, selesai potong bahagian badan hadapan, belakang dan juga pesak. Sekarang ni kita ambil lebihan kain yang seterusnya untuk buat bahagian tangan. Okey, untuk bahagian tangan pun ada 3 simbol 3 bulatan. Okey, simbol 3 bulatan menandakan kain yang dilipat 2. So you lipat 2 kain and then you letakkan pola. Pandai-pandai jimat kain dekat situ. Okey, and then kain yang itu you selesai untuk tangan kanan. Lepas tu you selesaikan juga untuk bahagian tangan kiri. And then kain lebihan dekat bahagian atas tu kita boleh gunakan untuk buat poket sisi, lapik leher, ataupun you nak gunakan untuk buat piping. Okey, ada orang dia gunakan kain yang sama untuk buat piping pun boleh selesaikan dengan dekat bahagian situ. Apa-apalah aksesori tambahan yang you nak gunakan, you boleh gunakan dekat bahagian lebihan. Okey, so sekarang ni lebihan kain yang seterusnya tinggal untuk kita buat bahagian kain. Okey, biasanya untuk buat kain susun tepi ni kita tak perlukan pola. Okey, kita terus buat kiraan atas kain sebab polanya memang straight sahaja. Okey, jadi it's very simple kalau you terus buat kiraan atas kain. So untuk pembelian set combo kita ada sertakan nota untuk buat kiraan macam mana kita nak buat kiraan untuk pola kain ni.
Okey, you boleh terus straight kira dekat atas lebihan kain yang ada.